Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa. Saudara, sesi persekolahan 2024-2025 akan bermula pada Mac 2024. Manakala sesi 2025 pada Februari 2025. Kementerian Pendidikan KPM dalam penyataan hari ini memaklumkan ia adalah untuk mengembalikan sesi persekolahan 2026 kepada Januari seperti sebelum ini. Sehubungan itu, penjajaran kepada jadual pemeriksaan awam akan dilakukan agar selari dengan perubahan kalender akademik persekolahan yang akan dilaksanakan. Ia bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimum. KPM berkata pertimbangan itu adalah berdasarkan peraturan-peraturan pendidikan penggal hari dan cuti sekolah 1998 yang menetapkan bahawa jumlah hari persekolahan dalam kalender akademik hendaklah tidak kurang daripada 190 hari. Warga Labuan diseru mengambil peluang melaksanakan ibadah zakat dan wakaf. Ia bagi merapatkan jurang antara golongan kaya dan miskin serta membela asnaf secara keseluruhannya. Oleh itu, Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ mahu mengambil pendekatan melancarkan kempen kesedaran zakat simpanan dan wakaf tunai 2023 peringkat Labuan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Hakim Amir Osman berkata hasil jumlah kutipan zakat simpanan di Labuan mencatat penurunan 1% iaitu RM699,500.47 pada tahun 2022 berbanding tahun sebelumnya. Ia melibatkan kutipan jenis zakat simpanan dan zakat kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Jelas beliau pihaknya terus komited untuk memberikan kesedaran. Pelbagai saluran dan platform digunakan untuk memberikan kefahaman berkaitan kepentingan menunaikan ibadah ini kepada masyarakat khususnya di wilayah ini. Spesies baru periuk kera Nepenthes rafflesiana daripada varieti Zabawiana yang ditemui kumpulan penyidik Institut Penyidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI pada Mac lalu di Taman Negara Rompin Pahang disahkan sebagai varieti yang pertama di dunia. Dia ni itulah unik. Keunikan dia yang ni, dia kita tak nampak dekat yang kecil dia. Yang besar tu dia ada telinga. Di tepi periuk dia ada dua telinga. Yang tu dia unik. Yang lain tu dia tak ada telinga. Yang tu yang kita mengatakan spesies baru. Varieti tersebut berpotensi untuk dijadikan tanaman hiasan atau lanskap. Pihak MARDI juga akan menjalankan kajian awal pada spesies periuk kera berkenaan yang berkemungkinan mungkin mempunyai fungsi pertanian atau perubatan pada masa akan datang. Ini pula perkembangan luar negara. Empangan air di Andalusia Spanyol mulai kering dan kosong berikutan cuaca panas melampau dan kekurangan taburan hujan. Sekaligus membawa negara itu kepada krisis bekalan air menyukarkan penduduk di beberapa kawasan mendapat bekalan sumber air mencukupi. Di Cordoba, penduduk kini bergantung kepada penghantaran air harian untuk mendapatkan bekalan air minuman. Empangan Sierra Buera sumber air bagi lebih daripada 70,000 penduduk di wilayah itu kini hampir kehabisan bekalan. Tahap air dalam empangan itu kini hanya pada 0.09%. Spanyol mencatatkan suhu paling panas dan kering dalam sejarah pada bulan lepas dan hampir 30% negara itu kini mengalami darurat susulan kemarau melampau. Kanak-kanak di Afrika bakal berhadapan krisis lebih buruk termasuk kebeluran dan kekurangan air. Kebimbangan itu disuarakan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF sambil menyeru bantuan masyarakat antarabangsa. Ketika ini, lebih 7 juta kanak-kanak di bawah umur 5 tahun mengalami kekurangan zat makanan. Dan daripada jumlah itu, hampir 2 juta kanak-kanak berisiko mati. Akibat kekurangan hujan sepanjang 3 tahun lepas, mereka hilang ternakan lembu, tanaman dan mata pencarian. Di seluruh rantau itu, 23 juta orang di Ethiopia, Kenya dan Somalia terjejas akibat kekurangan makanan. Harga makanan tinggi di pasaran membebankan kanak-kanak dan keluarga. Penularan wabak seperti malaria, taun dan campak memburukkan lagi keadaan. Sekian berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.